Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la yubsirun. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni marilah sama-sama kita memanjat kesyukuran kita ke hadrat Allah Taala. Mudah-mudahan kita dapat meneruskan menghabiskan Ramadan kita ini dalam keadaan bertakwa di sisi Allah Taala. Dan sebagaimana yang kita lihat, pejam mata, celek mata, kita dah berada ke malam 21 Ramadan. Jadi marilah sama-sama kita berdoa, Allahumma balighna Lailatul Qadar. Ya Allah, ketemukan kami dengan malam Lailatul Qadar. Kita nak lihat ada beberapa perkara hasil daripada Ramadan. Ibadat puasa mendidik akhlak muslimin. Bagaimana puasa mentarbiah, mendidik kita? Ya, kita lihat puasa bertujuan mendidik umat Islam mencapai tingkatan hamba yang bukan sahaja cemerlang di dunia, malah di akhirat. Sesungguhnya ibadat puasa mempunyai kesan yang mendalam dan dengan pertumbuhan akhlak seseorang muslim yang berpuasa yang dapat kita simpulkan. Antaranya hubungan dengan apabila berlaku ibadah puasa, maka di sana yang pertama berlaku hubungan dengan alam semesta. Jadi kita nak sesungguhnya permulaan ibadah puasa dimulai dengan melihat anak bulan. Kalau tak kerana puasa, kita tak cara dah kerana anak bulan. Jadi kita tengok anak bulan, begitu juga kita nak raya seperang tengok anak bulan, supaya hubungan kita dengan alam semesta. Ia mengajar muslim untuk memahati bahawa anak bulan yang dicipta oleh Allah Ta'ala itu sebagai petanda bermulanya musim berpuasa dan berhari raya. Bulan Qamariah juga penting untuk menentukan haul zakat. Setahun musim haji untuk menentukan iddah seseorang muslimat. Yang keduanya, hasil daripada Ramadan mengkaji isi kandung Al-Quran. Biasanya Al-Quran menjadi sinonim. Al-Quran menjadi sinonim dengan Ramadan. Sebut Ramadan, Al-Quran. Sebut Al-Quran, Ramadan. Kerana ia ditadaruskan, ditadarus Quran. Dengan arti kata kitab suci hendaklah dibaca. Bukan sekadar dibaca, difahami dan serta dihayati isi kandungannya. Antara lain Al-Quran menjadi petunjuk kepada umat Islam agar sentiasa terarah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Supaya kita ni hidup terarah kepada takwa, bukan terarah kepada barwah. Itu dia yang menjadi takwa pada Allah Ta'ala. Dan seterusnya, di bulan Ramadan ini juga kita nak lihat ialah tujuan untuk memelihara daripada dosa. Sebab kita sebut dah minggu depan, as-saumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Allah mengkhususkan bulan Ramadan sebagai perisai kepada manusia, malah menjadi makhluk yang beroleh kejayaan dengan puasa yang dilakukan. Kerana Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mampu membalas amalan puasanya itu. Kerana puasa mampu mengekang segala sifat buruk seseorang dan menahan dari melakukan dosa-dosa. Kalau nak bandingkan antara dosa yang dilaku sebelum Ramadan, dalam Ramadan kebanyakan berlaku juga dosa, tapi tak banyak nak banding bulan yang lain. Sebab syaitan telah dibelenggukan, sebab manusia yang Islam berpuasa. Yang seterusnya memperkasakan diri, tujuan memperkasakan jati diri. Perubahan akhlak seorang muslim semakin bertambah di bulan Ramadan. Bertambah di bulan Ramadan. Kerana apa? Mampu menahan nafsu ammarahnya. Tambahan pula syaitan pada bulan ini diikat, dibelenggukan pada bulan ini. Manusia bebas merdeka
menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga bulan Ramadan, tujuan adalah untuk memperkukuhkan pengawasan terhadap pencipta. Sebagaimana kita lihat, Muslim yang berpuasa setelah menjalani proses berbagai bentuk pentarbiahan, tidak akan sanggup makan, tidak akan sanggup minum, tidak akan sanggup menipu, memberi dan juga menerima rasuah sebagainya, kerana yakin bahawa Allah Ta'ala sahaja yang sedang memati. Dia yakin bahawa Allah Ta'ala perhati ni segala tindak tanduk yang dilakukan dengan duit yang tidak haram, duit yang haram itu. Dan di bulan Ramadan juga Allah Ta'ala mendidik, Ramadan mendidik manusia ketahanan, kesabaran, dikaitkan Asyahrus Sabar, Ramadan bulan kesabaran. Paling penting bagi orang yang berpuasa ialah sabar. Sabar maksudnya menahan daripada makan minum. Biarlah makanan ada di depan mata, minuman yang ada di depan mata dia tak makan, dia sabar. Dah isteri depan mata dia sabar juga. Tak betul lah. Sabar mengikuti tazkirah. Sabar dulu. Sabar jangan. Sabar lagu lain. Dah biar dulu sabar. Duduk tepi wakah je. Sabar dulu. Tengok setengah golongan yang tidak ambil cakna. Kita selepas maghrib berbuka puasa, sembahyang maghrib, bersiap sedia untuk pergi ke masjid surau. Ada lagi segelintir golongan yang macam duduk atas nunggu. Mana tak? Duduk di wakaf, tepi tu ada lampu macam kartun. Ada tiang api ada lampu, lepas tu duduk relax, motor susun tepi jalan. Tak tahu nak buat apa malam Ramadan. Patutnya malam bulan Ramadan malam pecut. Pecut ni bukan pacuk. Pecutan yang terakhir. Kalau orang nunggu lari, dia pecut. Sampai 10 meter hak akhir, dia lembek dah, nonek dah kok. Kita patutnya akhir Ramadan pecut dah, bukan kecut. Pecut dah, sebab kita nak cari satu malam Lailatul Qadar. Sebab tu kalau kita baca doa, Allahumma balighna Lailatul Qadar. Sebelum Ramadan itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah dah masuk Ramadan. Ni kita pula minta malam Lailatul Qadar. Allahumma balighna Lailatul Qadar. Amin. Ya Allah, sampaikan jumpa malam Lailatul Qadar. Seterusnya, kita ikut sabar duduk dalam mendengar tazkirah yang jangan diikuti di luar Ramadan. Kadang-kadang orang tak tahu. Ada sahabat saya seorang engineer. Dia kata selama ni dia tak tahu nak apa tazkirah. Donat ke, lepeh debok ke. Esok musim umur, esok kita ada tazkirah subuh. Dia pun nak apa tazkirah. Esok dia mari masuk sembahyang subuh, benda ni tazkirah. Tazkirah ni peringatan. Macam kita ambil lesen. Ada lesen B, ada B, ada macam-macam lah. Tu Haji Amin nak ceritanya. Apabila kita bawa kereta, sepanjang jalan tu kita nampak tazkirah tu 60 bulat mega. Tazkirah tu dia suruh tembak 60. Gerak jalan ada horn, dia pakar jangan bagi horn. Lepas jalan lagi ada tanda lembu. Lembu, bukan lembu hilang. Ni kawasan lembu. Jalan lagi nampak korok. Itu tazkirah. Tembak laju sebab tu ada. Ke mana silap tu dah. Patut kena berhenti, kena slow kawasan. Kalau itu nak cerita tazkirah tu. Kita jangan laju, kita tepuh orang, kita slow orang tepuh kita. Tazkirah itu hak depan mata. Ni tazkirah tentang dosa, tentang pahala. Tentang alam akhirat. Ada orang tak percaya alam barzakh, ada orang tak percaya alam akhirat. Contoh deh. Seterusnya dia kata apa? Sabar untuk bersolat pada awal waktu dalam keadaan berjemaah. Tu dia. Seterusnya memperkukuhkan hubungan jemaah. Tujuan tarbiyah Ramadan memperkukuhkan hubungan jemaah. Sebelum Ramadan kita tak berapa kenal sahabat. Dia ni mari mana UFO ke, daripada mana. Tak kenal. Apabila Ramadan,
Kena belaka tengok. Habis Ramadan hilang. Duduk di alam mana? Alam jin, alam gaib. Nak hilang. Sebab jumpa setahun sekali. Memperkukuhkan hubungan jemaah. Tujuan Ramadan ni, puasa Ramadan mampu mengikat muslimin untuk berhubung dengan jemaah dan memperkukuhkan hubungan silaturrahim dengan saling membantu dalam perkara agama, bantu dalam bab agama, bantu dalam bab iman, bantu dalam bab takwa. Jangan bantu di atas perkara maksiat. Seterusnya Ramadan juga memelihara waktu. Puasa Ramadan mampu mendisiplin dan membiasakan muslim untuk sentiasa memelihara waktu. Tengok sampai daripada awal Ramadan, daripada awal Ramadan sampai 20 hari ni, set dalam kepala. Mula-mula buka puasa hari pertama Ramadan 7.27. Tak, 7.27. Hari ni 7.23 tahu. Habis Ramadan tak tahu garis tu berapa. 8.5. Dah ingat dah. Bulan Ramadan sebulan ingat tarikh. Imsyak bila, subuh bila, buka bila. Tengok, boleh hafal. Tapi habis bulan Ramadan hilang. Hilang habis segala-galanya. Puasa Ramadan dapat mendisiplinkan kita memelihara waktu. Lebih-lebih lagi ketika berbuka puasa. Tu dia. Baru ni ada satu kes Tok Bilanya buat silap hari bulan. Jangan teh mic pada dekat garis 2 minit lagi teh mic. Dia ambil mic. Hello 1 2 3 1 2 3. 2 minit lagi nak garis. 7.22 masuk 7.24 dah contoh. Dia pun hello 1 2 3 Allah. Dia pun teh. Allahu Akbar. Tes kawan bahan dah. Bunyi Allahu Akbar, kawan pun bahan dah. Semua 2 tes. Air silap patut dia tulis. Dia sebut pula tes. Lah, nya tes sembuh kawan ni. Ingat ya dah. Jangan awak tes waktu dulu itu. Nak tes waktu lain. Ni waktu garis orang tengok dia boleh. 1 2 3 1 2 3 Allahu Akbar. Tes. Tahu kawan ni bahan semua 3 tes. Dengar takar-takar bahan. Nak kata apa? Jangan buat gitu nyanyi korang. Tengok waktu garis. Berbuka puasa. Bersahur dengan merealisasikan kemenangan dengan kejayaan melawan nafsu. Alhamdulillah. Termasuk solat-solat 5 waktu dan tarawih. Dan seterusnya bulan Ramadan, marilah kita mendoa banyak-banyak. Keluar doa untuk diperkenalkan. Tidak syak lagi bahawa Ramadan mempunyai keistimewaan yang tidak dibandingkan. Keistimewaan jika dibandingkan dengan bulan-bulan Ramadan yang bulan-bulan yang lain. Kerana sepanjang Muslim menjalani proses ibadat puasa, doa mereka sentiasa diperkenalkan. Kadang-kadang kita jangan banyak sangat syak wasangka terhadap Allah. Macam kita semua jemaah lelaki perempuan muslimin, kita ni nak A. Kita nak A yang kita nak. Tetapi Allah bagi C dulu sebelum sampai B, sebelum sampai A. Kadang-kadang kita nak A, Allah Ta'ala bagi A lalu. Contoh, satu kes. Seorang bujang yang berdoa, Ya Allah, aku nak kahwin, Ya Allah, berilah perempuan solehah, Ya Allah. Doa solehah. Bukan duduk di desa solehah, tu lain. Kok telanjang ramah. Tak puas kakak duduk desa solehah semayang bang dah. Tu desa solehah. Tapi hak dia nak ni, hak dia nak apa dia? Isteri, Ya Allah. Dia pun doa, Ya Allah, 4 malam baru 40 hari dah. Ya Allah, ya Tuhan aku nak isteri solehah. Satu hari cuti jemaah satu duduk depan rumah, cabut pupuk, bersih halaman, mari minum kepiknya langgar. Kau nak lepeh dah lepasnya langgar dia. Dia nak wanita solehah, tapi Allah Ta'ala atas minum kepik. Tengok. Dia nak A tapi boleh C. Tengok. Ada hikmah belaka. Dia tengah duduk cabut rupuk, mesin rupuk, minum kepik lalu langgar baru cabut sendiri. Buat langgar minum kepik tu 120 mesin dengan kembang. Bau langgar dia
Seminggu duduk hospital, tak pergi kerja. Duduk hospital seminggu. Apabila duduk hospital seminggu, marilah doktor baru masuk, posting baru masuk. Doktor pula nama Solehah. Orang pun Solehah pakai tudung comel. Mari tepuk, cek, tepuk seminggu. Lama-lama jatuh cerita ke? Tengok. Kadang-kadang kita nak A, Allah Ta'ala bagi C dulu, baru nak boleh dapat A. Kita nak Solehah, Allah Ta'ala atau minum rupik, bak langgar. Lepas tu kita duduk hospital. Ada kawan saya, orang Petronas kau. Isteri dia kena stroke ataupun 2 teruk, Haji Amin. Stroke 2 teruk. Apabila stroke dah pergi 2 teruk, macam kain buruk. Tak boleh nak bakar dah. Barang belepek. Lalu dah belepek. Macam kain buruk, belepek dah boleh. Akhirnya jadi satu cerita, suami sihat gagah, isteri uzur, dah stroke 2 teruk. Akhirnya nak jadi satu cerita, anak lelaki dia SPM, kena langgar lari. Berdebar. Duduk di KMC Kuantan. Sebulan anak dia duduk hospital. Dia tu ulang balik hospital, ulang balik. Akhirnya jatuh cerita dengan nurse anak satu. Nampak? Betul lah pula ayah nurse tu duduk di nerang tempat saya mengajar. Ayah dia anak murid saya juga. Nampak tak? Kihanak belanggar duduk hospital, pok jaga. Pok pun tengok nurse, tengok ting. Dia tak cek mana anak dia, tak tengok cara anak dia sakit, tengok nurse. Pok duk tengok, kena dak cara kan anak dia sakit. Bahasa sungguh pok. Akhirnya boleh tengok tu. Nak Allahu Akbar. Ni kita sabar. Dan kita tengok doa kita diperkenalkan. Nak suruh Allah Ta'ala perkenan doa. Keloceh lah waktu anu kata Kelantan. Keloceh waktu BBT derma. Nak suruh Allah Ta'ala perkenalkan doa derma. Saya pun dah nak makan jubah serban sebab berbuka dengan anak yatim di sekolah Seri Kemaman. Hari ni di kelab, panggil apa sini ni? Kelab Gah, 30 orang. Mioh kenayos, apa benda kau? Syekak. 30 orang. Lepas tu 30 orang lagi. Bukan alam maritim, alam food industri, buat di Cerati, holiday villa. 30 orang lagi. Masjid Jamik ada lagi. Saya dihantar ke sekolah rendah Seri Kemaman, semua bersama anak yatim. Lepas buka terus mari sini, balik pasal lockdown dah. Tu dia. Jadi sahabat, ambil doa. Doa nak kenal, dermalah. Kita ada hajat, dermalah. Kita ada penyakit, dermalah. Contoh, kita nak musafir ni, nak balik raya, Taiping saja. Orang Taiping ada 2 depan ni. Nak balik Melaka, nak balik Tempoi. Tempoi ke Tempoyak ke mana? Nak balik Alustar, Kok Diang, Kedah. Nak balik Demak. Nak turun daripada SRP ni, ambil duit derma. Sebab apa? Derma mengelakkan daripada bala, memudah perjalanan dalam musafir, menyembuhkan penyakit yang ada, memperkenalkan doa-doa kita. Derma. Ada seorang pegawai di Petronas Cari Gali KSB, dia seorang perempuan dia nak ambil kuasa. Berapa kali ambil kuasa sebab dia nak jadi eksekutif. Dia kata, ustaz, tak lulus aja, senang je, semua meter je. Ambil doa ni, baca surah Ali Imran ayat 200. Surah Ali Imran ayat 200. Nak masuk bilik temuduga, tembuh. Slow dah, jangan pelak. Kejut 3 orang tu. Apa benda main move. Lepas mayang baca, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihu. Kepada anak-anak hak degil-degil. Kita tahu tak sebab apa anak degil? Sebab apa anak jadi ganas? Sebab apa anak jadi panah bagang? Masa isteri sedang mengandung, suami pun mengandung juga tapi tak beranak-anak. Tapi masa si isteri tengah mengandung, suami isteri buayah bala. Ingat,
Nak didik anak dalam Islam ni bukan tubik daripada perut poh baru nak didik. Tak, dalam perut lagi. Tu dalam Islam dia kata ibu bapa. Sikap ibu bapa ketika mengandung, infak kepada anak yang dilahir peribadi. Contoh, kalau perempuan yang suka berbalah, suami isteri suka berbalah masa mengandung, akan melahir anak yang menjadi ganas, anak yang panas barang. Tu dia. Tu yang pertama. Kalaulah ibu bapa, ibu yang sedang mengandung, suami dia suka bersedekah, hati anak akan menjadi lembut. Ataupun ibu mengidam benda pelik, minta maaf. Ibu-ibu yang sedang mengandung jangan mengidam benda pelik-pelik. Nak makan bewok. Bewok kalau makan bok boleh tahan. Nak makan katok pisang, kalau makan pisang boleh tahan. Jangan pelik-pelik. Kalau nak makan buah pauh masam, buah mangga masam, itu tak pelik. Sebab suami kena faham, apabila benih suami bercampur dengan isteri selama 40 hari, disebut dalam hadis Nabi, Allah Ta'ala akan campak pada isteri dia suka nak makan benda masam-masam. Bukan dia reka, Allah Ta'ala dah ubah cita rasa dia. Tu dia. Ataupun ibu yang sedang mengandung, tidak meninggalkan solat. Ibu yang sedang mengandung sentiasa solat, tidak meninggalkan solat. Petanda dia kata tidak meninggalkan solat menunjukkan anak mudah mendapat hidayah. Tu dia. Ibu yang sedang mengandung sentiasa mendirikan solat fardu dan solat sunat, anak ini mudah mendapat hidayah. Tu dia. Dia ada kaitan ibu mengandung dengan anak yang ada di dalam kandungan. Contoh, ibu yang mengidam benda pelik-pelik. Saya tengok dalam Facebook baru ni benda ulat gonggok, benda ulat hak putih tu. Ulat sagu. Sagu tak apa, ulat tu besar-besar dengan. Tak contohlah. Nak tengok ustaz. Gini. Akak meja buat gitu dulu. Tak balik lah jawab aku. Buat apa. Kita nak tengok ustaz. Itu air sebotol ni. Tak apa dah. Dia sunat tengok muka ustaz ni. Cerita bab ngandung nak tengok ustaz selalu. Masa nak anak tak cari ustaz, cari belah mulut. Okey, kita nak suruh ingat sekali lagi. Ada orang. Aku ingat tak? Okeylah. Saya ulang sekali lagi. Nak kongsi ni. Jangan pandang mengandung, macam pandang beranak je. Ibu bapa yang sering bergaduh ketika perutnya bucik, dua-dua bucik. Gaduh masa mengandung, anak akan menjadi ganas, menjadi panas barang. Ni yang pertama. Keduanya, ibu bapa sering bersedekah. Sedekah. Anak akan menjadi, hati dia akan menjadi lembut. Tu dia. Dan yang ketiganya, ibu yang mengidam benda-benda pelik. Kalau makan pelamasan tu, yang apa? Tapi kalau nak makan hak pelik-pelik, minta maaf. Saya ada seorang pegawai minyak juga. Isteri dia dan suami dia duduk UK, bukan Ulu Kelang, United Kingdom. Setiap kali isteri dia mengandung hamil, dia boleh makan saja ubat gigi. Pelik dok, makan ubat gigi, ambil roti tubuh ubat gigi. Lepas tu makan. Jaga jangan pelik-pelik. Dia kata ibu yang mengidam benda pelik, petanda tidak baik terhadap sikap anak. Janganlah hak pelik-pelik. Nak makan katok pisang, nak makan bewok, jaga tu. Ibu yang tidak meninggalkan solat masa dia hamil, dia semayang fardu, dia semayang sunat, dia berdoa, anak mudah dapat hidayah. Tu dia. Dan ibu yang suka bermain, main apa? Main kayu. Berapa kayu? 3. Panggil main kayu 3. Sana seorang Bangla, sana Myanmar,
itu Pakistan punya orang. Oh, 3 dia faham. Tok laki duduk laut, main kayu 3. Ibu bermain kayu 3 ataupun melakukan maksiat ni, ya, anak akan menjadi penderhaka. Oh, jaga. Dan gemar melakukan maksiat. Jangan main kayu. Kayu api tak apa. Okey, seterusnya sering membaca Quran. Oh, 9 bulan mengandung ni baca Quran. Allahu Akbar, baca Quran. Dapat anak yang bijak. Ni anak bodoh, dia marah ke anaknya, ketok kepala anak. Raka. Dia duk baca Quran masa mengandung. Duk tengok Hindustan. Nampak tu? Tak jadi. Ibu sering baca Quran, anak akan menjadi anak yang bijak. Dan yang terakhirnya, ibu suka ataupun pandai mengawal emosi dia. Dialah masa tengah mengandung ni, perut bucik, badan sakit, tok laki pula suka buat sepoh sana sepoh sini. Balik je cabut neta tu, otak kipas. Baju dalam suami, suami ada baju dalam je. Lepas sana. Lepas tu duduk rumah, tamu pula datang, anak pula heret spender buat main. Heret coli, Allah, ini pening kepala. Masa dia kawal emosi dia. Tak kira bersepoh sana, bersepoh sini, melogok sana, melogok. Dia dapat kawal. Anak, ibu yang mengandung dapat kawal emosinya, perasaannya. Anak akan menjadi soleh dan pandai mengawal keadaannya. Tu kongsi sama-sama. Jadi bulan Ramadan ni, doa penting. Kadang-kadang kita ada masalah dengan anak-anak kita, tapi kita doa dah, tapi satu je kita doa, maafkan. Ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah mesti ada ridha kedua. Kalau lagi ibu bapa tak ridha pada anak, doalah 3 hari 3 malam pun tak jadi. Maafkan dulu. Suami tidur malam ni, malam ni tidur jangan tidur dekat Malam ni tu kodak nak tunggu. Ni duk selimut bukuh dengan. Dah bila nak bangun? Nabi 10 malam yang akhir tidur berasingan. Tidur berasingan sebab nak kejut awal ni. Contoh, sebab itulah sebelum tidur malam, si ayah, suami, maafkanlah isteri. Tengok wajah dia, tenung wajah dia. Ya Allah, ya Tuhanku, aku maafkan. Tiap hari, tiap malam ni, tiap hari. Ya Allah, ya Tuhanku, aku maafkan isteri aku. Aku halalkan makan, aku halalkan minum. Tadi dia kejut subuh, dia sepak punggung aku. Betul lah bisu ada sebutir. Baru nak masuk, lepas pecah. Tok laki celaka. Tengok, tok laki sebut celaka. Jangan. Dah. Kejut dekat malek, tepuk malek-malek. Kalau dak bangun juga pergi kat telinga. Jangan pula, abang. Dia ambil surat khabar hak dapur. Tak dengar ya. Dengar ya. Abang. Berlegak. Jangan. Tak tu. Tak kena cari. Gosok kat dia. Pergi kat telinga. La ilaha illallah. Dah 3 kali bangun lalu. Abang tak mati lagi. Tak mati bangun lah. Tajuk. Tu dia. Ni ambil air hak rendang. Air hak 3 hari rendang. Rendang stoking. Capur spender 3 hari. Nya curah atas muka suami. Suami bangun, pong tombok. Calor dahi. Patah hidung nak gaya dengan hidung patah. Tu cara tak betul. Bukan muslimat sini, dekat New York. Okey, peluang yang terakhirnya, peluang doa untuk diperkenalkan. Ambil doa diperkenalkan Khamis malam Jumaat. Bila malam ni ya? Khamis malam Jumaat doa diperkenalkan. Doa antara azan iqamah, sementara azan nak ada habis nak iqamah, doa antara 2 Jumaat tu, antara 2 khutbah. Ambil doa, baca doa. Sentiasa nak suruh anak jadi baik, doa dan maafkanlah anak-anak kita dulu. Seterusnya menghidupkan malam. Tu dia dah. 10 minit lagi. Baik. Tak bos jajan lama-lama. Menghidupkan amalan beriktikaf.
Amalan ini telah ditunjuk oleh baginda sallallahu alaihi wasallam pada malam 10 yang akhir bagi mencapai matlamat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana cara ini seorang Muslim itu mampu untuk mati dalam Islam. Kita tak mampu nak mati dalam Islam, dalam iman, tapi kita kena mohon merayu supaya Allahumma khtim lana bihusni khatimah wala taqtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Doa dan mengucap 2 kalimah syahadat. Sebab itulah kita lihat, saya dah cerita ke belum bagaimana kubur yang ada cahaya. Ni cerita lain pula. Kubur yang bercahaya. Ada seorang lelaki yang melalui kubur. Apabila melalui kubur waktu siang, bukan waktu siang, malam. Dia lalu melalui satu kubur waktu malam, lalu dilihat apa berlaku? Keluar cahaya melalui kubur tersebut. Dia nak tembak lari. Apa benda berlaku ni? Akhirnya dia ambil kayu, dia ambil rati, dia pergi pacok atas kubur. Apa-apa cerita esok, pergi pacok, pergi tanda dulu. Nak tunggu takut juga ni tubik pocong tu. Nak tubik atur raya. Nak raya ni tubik atur raya. Nah, dia pun pergi pacok atas kubur, dia pun balik. Esok selepas mayang subuh, siang hari dia kata, Tok Imam, Tok Bila, jemaah yang ada semalam saya lalu atas kubur, ada cahaya. Mari kita pergi tengok kubur siapa. Dia pun pergi siang hari tengok, oh ni Tok Imam hak saya tanda. Ni kan? Apabila pergi tanya orang ramai, kubur ni kubur siapa? Seorang petani. Bukan kubur seorang kiai, ulama, guru Quran, guru agama, ustaz. Bukan. Ini kubur seorang petani yang buta huruf. Bukan buta mata, buta huruf. Lalu orang putih, oh isteri dia ada situ. Sebelah kampung ada isteri. Lalu biar apa? Orang kampung pergi ramai-ramai tanya, makcik, suami makcik ni dulu arwah ni kerja apa? Dia seorang petani. Dia ni buta huruf. Buta huruf. Dah apa kubur dia cahaya? Apa amalan yang dia buat masa hidup? Lalu dia pun cerita, orang Perak kata cerita lah. Cerita. Dia kata suami saya ni buta huruf. Tiap malam sebelum tidur dia ambil wuduk, dia berwuduk. Selepas dia berwuduk, dia akan ambil Quran. Dia dah reti baca Quran, dia buta huruf. Lalu dia mengambil Al-Quran. Dia ambil Quran, contohlah dia ambil Quran, dia buat apa? Dia selok. Tahu selok? Dia pun selok. Macam orang baca tapi tak reti. Daripada mula dia pun selok. Atas bawah tengok, atas bawah tengok, sampai habis muka surat. Tak baca, dia tengok je. Akhirnya dia tengok, dia tiap malam dia selok Quran sampai habis. Lalu dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah mu'azzab aku, janganlah museksa aku di alam barzakh, di akhirat, kena sebab kebodohan, kejahilan aku, sebab buta huruf aku. Gitu. Akhirnya Allah Ta'ala balas. Tu tak baca Quran, tengok baru. Kalau kita boleh baca, kita faham pula, kita ikut apa yang disuruh, kita tinggalkan apa yang dilarang. Allahu Akbar. Quran kita baca, selepas Ramadan pun kita baca juga. Habis Ramadan kita baca juga. Setiap malam kita baca, kita beriman dengan Quran, maka Quran akan teman kita di alam barzakh. Don't worry kalau orang tu kahwin tak ada anak. Siapa 20 tahun, 30 tahun, nombor 60, 70. Kita berdua ni dah kahwin lama, tak ada anak. Lalu kita mati, siapa nak doa? So don't worry. Anak tak ada pun siapa nak doa? Kalau engkau baca Quran, kau beriman dengan Quran, buat teman dengan Quran, ingat Quran, Quran akan teman di alam barzakh. Menjadi pemuda yang kacak. Mereka bukan lelaki pun tengok. Dia tanya soal jawab dah selesai. Dia tanya, mu ni siapa? Tengok pemuda, dia kata, wahai mereka bukan lelaki, saya bukan anak, bukan menantu dia. Saya adalah Al-Quran yang dibaca oleh sianu. Allah tak mahu ambil Quran, kita baca Quran. Kalau tak pandai belajar. Tu dia. Yang seterusnya sahabat, memelihara lidah daripada perkataan keji. Tu dia. Orang yang berpuasa mengikut tuntutan dan teladan Nabi SAW tidak akan semudah itu mengeluarkan perkataan yang keji. Sia-sia kerana mereka yakin bahawa perbuatan itu akan mengurang peran pahala dan menjauhkan daripada rahmat Allah. Kadang-kadang kita ni jaga puasa kita daripada batal. Betul lah. Tapi kita tak jaga selagi.
pahala kita daripada terbatalnya pahala, daripada terkurangnya pahala. Sebab apa? Kita nak jaga mulut kita. Sesungguhnya apabila seorang Muslim dapat memelihara apa yang dilontarkan di atas tadi, insya-Allah dia akan mencapai kemenangan dan kemerdekaan daripada telunjuk syaitan yang sentiasa cemburu. Syaitan kena ingat dia cemburu dengan kita. Daripada melakukan amal-amal yang baik, dia marah sangat. Sebab tu Allah Ta'ala perintah. Raja syurga siapa raja syurga? Raja syurga Nabi Muhammad SAW. Raja neraka Iblis laknatullah alaih. Allah Ta'ala perintah, wahai Iblis, pergi menghadap Nabi Muhammad SAW. Dia malah pergi. Akhirnya kerana Allah Ta'ala perintah, dia pergi. Nabi kata, molek dah memari. Dah memari molek, aku nak tanya dah berapa soalan. Nabi tanya, wahai Iblis, dah memari molek Siapa perintah? Allah Ta'ala perintah. Dah memari aku nak tanya, siapa yang kamu paling benci? Tengok Iblis ni ikhlas. Tak macam kita. Kita benci seorang, benci saya. Dah dalam hati menyampah. Kita Iblis bagus, Iblis ikhlas je. Nabi tanya, tak baguslah, jahat lah. Tak jatuh Ustaz Zul kata bagus Iblis. Dia Nabi kata, wahai Iblis, siapa yang paling kamu benci sekali? Dia nak jawab, anta. Allahu Akbar. Siapa yang paling kamu marah selepas daripada aku? Orang yang mendirikan sembahyang. Apakah yang mengazabkan kamu, yang menyesakan kamu? Orang yang mendirikan sembahyang. Nabi tanya banyak, 50 soalan. Dah malam ni kena kabur mula. 50 soalan Nabi tanya Iblis. Jadi saya nak tutup pada malam ni keberkatan Al-Quran. Tu dia. Di antara keberkatan Al-Quran adalah petunjuk kepada orang bertakwa. Bukan sekadar baca, faham, ikut apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Ini ia adalah sumber hidayah. Quran ni sumber hidayah, dan dijelaskan dalam Quran. Tiada ragu-ragu, Quran sumber hidayah. Keduanya, Al-Quran adalah cahaya penerangan dari kegelapan, menerangi kita daripada minaz zulumati ila nur. Tu dia. Kegelapan itu hidup seperti kehidupan yang meraba-raba dalam kesesatan tanpa pedoman. Makan, minum, berumah tangga, gaji besar, tapi tidak ada pedoman. Hidup menjadi tidak terarah dan tidak terurus. Tidak diketahui mana yang manfaat untuk diri atau sebaliknya. Dengan cahaya petunjuk Al-Quran yang menerangi jalan yang lurus, dan maka manusia terpandu untuk beralih matlamat ini. Yang ketiganya, tujuan Quran, matlamat Quran adalah untuk membeza antara yang benar dengan yang salah, yang mana halal, yang mana haram, yang mana iman, yang mana kufur, yang mana Islam, yang mana munafik. Ni kena tahu Quran khabar dah. Yang terakhir sekali, Al-Quran penawar, dan penyuluh, penyakit rohani, penawar hati keras. Bacalah Quran, surah Taha, Ali Imran tadi. Macam sakit dalam Islam orang perempuan dia sakit, sengahnya anak dara sakit seguguk. Tahu tak seguguk? Seguguk ni adalah kerja menatang syaitan. Dia cakap tepat benda tu, kita jadi sakit. Orang lelaki tak tahu ada seguguk. Jadi apa-apa jawab dia. Kalau sakit seguguk, contoh dalam Quran ada asy-syifa, penawar. Guguk ni syaitan duk cakap, iblis duk cakap tu yang sakit. Muka cari surah An-Nahl ayat 69. Panjang pun ayat dia. Baca pada madu. Bukan bermadu. Balik-balik Ustaz Zul suruh bermadu. Aku suruh baca di madu. Lain pula dia tengok. Surah An-Nahl untuk orang seguguk ni, sebab gangguan jin syaitan. Dia cakap tepat tu. Surah An-Nahl ayat 69.
Summa kuli adalah panjang ayat tu. Bukan kuli hak gua Musa tau. Teku. Nak ceritanya, baca pada madu 3 kali dan minum, insya-Allah. Ni contohlah. Al-Quran penawar dan menyembuh penyakit rohani. Allah Ta'ala berfirman yang bermasuk dalam surah Yunus, wahai manusia, sesungguhnya telah datang pelajaran daripada Rabbu, Tuhanmu, dan menyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada, serta petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Dengan keberkatan itulah Al-Quran telah menyelamatkan manusia daripada melakukan tabiat serta tingkah laku yang tidak selari dengan fitrah mereka sendiri. Ayat-ayat Quran mampu merubah sikap hidup manusia kepada kebaikan hingga berubah kehidupan mereka. Sebagaimana kita lihat Sayyidina Umar Al-Khattab, dulunya dikenali sebagai seorang yang bengis. Sayyidina Umar zaman jahiliyah bengis, bekeng, amat benci pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi telah berubah sikapnya dan jalan hidup apabila bersua dengan Al-Quran. Tu dia. Pernah dengar cerita. Saya tak dengar lah. Anak murid yang main ngaji di rumah, kadang-kadang penternak ni, dia untuk melebatkan, untuk membanyakkan susu lembu. Cuba tengok fakta ni. Dia kata, betul ke saya tanya? Betul Ustaz, saya tengok. Dia kata ada orang ternak lembu susu. Untuk membanyakkan susu lembu, maka dia pasang setiap kandang lembu ada speaker. Lepas tu dipasang apa? Dipasang Al-Quran. Kalau ibu nak banyak Quran, dengar, nak banyak susu, pasang Quran kat sini. Ke mana? Saya pun kejut juga. Ya ke? Betul Ustaz. Dia pasang speaker kat kanan, dia pasang Sudais surah. Baca rak. Jadi banyak susu. Tu dia. Dah sabar dah. Nak ceritanya, Sayyidina Umar ni hak bengi, hak bekeng, hak garang, hati kerah, keng kerah, yang orang dia pergi hijrah. Orang lain hijrah dengan Nabi, turun sebelum subuh, pecah lipas, jalan selo-selo, senyap dalam gelap. Dia tengah hari ambil restoran, sewa PA system daripada surat SRP. Duduk ni, orang Mekah, tengah hari ni aku nak berhijrah. Siapa berani sekat aku, sila. Siapa yang berani sekat aku, isteri menjadi janda. Siapa yang berani sekat aku, anak-anak akan menjadi yatim piatu. Debelnya. Masa sebelum Islam, orang Islam takut dengan dia. Tapi dah dia masuk Islam, keberanian yang ada, orang kafir pula takut dengan dia. Sebab itulah telah berubah sikap dalam hidup apabila bersua dengan Al-Quran. Bahkan perubahan Sayyidina Umar bermula hanya kerana membaca dan menatap beberapa potong ayat daripada surah Taha ma anzalna. Surah tu je, daripada 1 hingga 5. Beliau memeluk Islam, akhirnya menjadi seorang sahabat kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu kuat membela agama Allah. Dengan membaca Al-Quran, Sayyidina Umar telah berjaya mendapat keberkatan mukjizat Nabi SAW. Hidup beliau berubah kerana bacaan telah berjaya memberi kesan di hati dan melimpah ruah dalam sikap dan perbuatan. Jadi hak tadi, hak saya khabar tadi, bacalah Al-Quran dan bacalah ayat-ayat, pelembut hati kepada anak-anak. Macam surah Ali Imran ayat yang 200 tadi, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baca pada ubung-ubung anak, baca pada telinga, baca pada air, baca pada makanan, baca baca Fatihah sekali, selawat 3 kali, baca ayat kursi sekali, ya ayyuhallazina amanu sabiru, embuhlah pada anak. Dia degil sangat, dia susah nak sembahyang. Pada suami, ada juga suami yang marah isteri baca Quran. Ada juga suami yang marah isteri sembahyang. Sembahyang buat apa kau? Kita tak tahu, kita masuk surga ke neraka. Tengok.
Jadi suami yang panah baga, isteri panah baga, maka bacalah doa-doa dan ayat Quran. Bulan Ramadan ni kurangkan lagu, banyakkan daripada kita bangun sahur tadi. Klik kat komputer kita, CD kita, tak je play je, tengok surah Al-Baqarah 2 jam setengah baru habis. Bukan kita baca. Bukan kita baca. Imam-imam dah baca, kita pun baca kori-kori dah ada. Ketik, klik je situ, play je situ, dia pun baca. Sambil kita masuk ayat Quran, sambil hak kita baca, syekh daripada Mekah pula baca, dapat keberkatan supaya hati hak keras menjadi lembut. Jadi sahabat, cukuplah pada malam ni. Mudah-mudahan kita dapat mengakhiri bulan Ramadan dalam keadaan kita mendapat la'allakum tattaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal maqbulin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.